حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Segala puji dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat kurnia serta izinnya dapat lagi kita hari ini bertemu dalam siaran siri Laman Ilmu anjuran Masjid Sultan Idris Shah Kedua, Masjid Negeri Perak. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah sekalian kerana memilih untuk bersiaran bersama kami dalam siri Laman Ilmu ini. Mungkin tuan-tuan, puan-puan di sana di rumah pada waktu ini mempunyai urusan lain ataupun mungkin di sana ada beberapa perkara yang perlu kita hadapi pada waktu ini. Contohnya mungkinlah pada waktu ini kita ingin menonton televisyen ataupun kita ingin berehat-rehat setelah seharian bekerja. Tapi alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan puan-puan memilih untuk mengikuti siaran pengajian ilmu pada malam ini. InsyaAllah dalam siri kedua ini kita masih lagi menggunakan buku yang bertajuk Petunjuk Nabawi Bagi Hati karangan Ustaz Dr. Sharaf Mahmud Al-Qudah. Dan dalam pertemuan yang sebelum ini kita sudah pun membicarakan tentang hadis yang pertama dalam ataupun di bawah tajuk ujian dalam bentuk kenikmatan. InsyaAllah pada hari ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan sesi pada kali ini dengan membacakan hadis yang kedua yang diberi nama ataupun penulis meletakkannya di bawah tajuk Al-Imtihan bil Masa'ib ataupun ujian musibah ataupun ujian dalam bentuk musibah. Baik, saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Abbas An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabah illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak ada hamba-Ku dalam kalangan mukmin balasan yang telah Aku ambil buah hatinya dari ahli dunia, kemudian dia tabah menghadapinya, melainkan dibalas dengan syurga. Baik, di dalam hadis ini Allah memberitahu melalui lisan Nabi SAW bahawa tidak ada balasan yang lebih utama kepada hamba yang diuji dengan Allah ambil sesuatu yang dikasihinya di dunia, kemudian orang itu tabah menghadapi ujian itu dengan bersabar dan sebagainya, melainkan akan dibalas dengan syurga. Hadis ini diriwayatkan ataupun dinukilkan daripada sahabat yang bernama Abdul Rahman ataupun kita kenali sebagai Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan gelaran kepada sahabat yang nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Sakhar. Ini pendapat yang dinukilkan oleh majoriti para ulama. Adapun sebahagian lain mengatakan bahawa nama sebenar Abu Hurairah ialah Abdul Syams. Ini nama sebelum beliau memeluk Islam. Sayyidina Abu Hurairah juga merupakan antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis
Dalam sebahagian catatan mengatakan bahawa Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hampir 5,000 lebih, 5,300 lebih hadis. Sangat banyak. Diberi gelaran Abu Hurairah kerana kecintaan Sayyidina Abu Hurairah ini kepada kucing. Abu Hurairah ataupun nama gelaran lainnya juga digelar dengan Abu Hir, yang bermaksud bapa kepada kucing, kerana beliau sangat mengasihi dan mencintai kucing. Selain itu, Sayyidina Abu Hurairah juga merupakan sahabat yang sangat terkenal mencintai ilmu. Ada beberapa kisah yang menarik yang boleh kita kongsikan, dan kita ambil pelajaran daripada kesungguhan Sayyidina Abu Hurairah ini mengangkat ilmu ataupun mengajak orang untuk mendalami ilmu. Antaranya yang masyhur ialah pada suatu hari Sayyidina Abu Hurairah tiba di sebuah pasar. Kemudian dia mendapati kebanyakan orang sangat sibuk dengan urusan jual beli, sehingga mereka ini terlalu lalai, sehingga terlalu asyik dalam urusan jual beli. Lalu Abu Hurairah pun berkata, "Alangkah ruginya kamu wahai penduduk Madinah." Kemudian orang ramai yang ada ketika itu menjadi hairan, dan mereka berkata, "Kenapa kamu berkata begitu wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah pun menjawab, "Kamu semua berada di sini, sedangkan harta Nabi SAW sedang dibahagikan." Kemudian mereka pun berkata, "Di manakah harta Rasulullah SAW sedang dibahagikan?" Maka Abu Hurairah berkata, "Harta Nabi SAW sedang dibahagikan di masjid." Maka orang ramai ini tadi pun berpusu-pusu untuk bergerak ke masjid. Tetapi mereka hampa apabila mendapati tidak ada apa-apa di sana. Mereka pulang kepada Abu Hurairah dan bertanya kepada Abu Hurairah, "Di manakah harta yang kamu beritahu tadi?" Maka Abu Hurairah pun berkata, "Apa yang kamu lihat di masjid?" Orang ramai ini pun berkata, "Sesungguhnya kami dapat lihat di sana ada orang membaca Al-Quran, ada juga orang yang sedang solat, dan ada juga orang yang sedang mempelajari ilmu halal dan haram." Maka ketika inilah Abu Hurairah pun memberitahu, bahkan sesungguhnya itulah sebenarnya harta yang Rasulullah SAW tinggalkan, iaitu amal ibadat, kesungguhan menuntut ilmu. Malangnya hari ini ramai orang dilalaikan dengan urusan dunia, sehingga melalaikan dia daripada kerja ibadah serta jalan-jalan yang membawanya kepada ilmu. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita tergolong sebagai golongan yang bukanlah menjadi orang yang dilalaikan daripada ibadah serta menuntut ilmu, insya-Allah. Baik, dalam hadis yang saya bacakan di awal tadi, hadis ini diklasifikasikan sebagai hadis qudsi. Kerana itulah disebut yaqulullah, ataupun Allah berkata, Allah berfirman. Menyebut tentang hadis qudsi, di sana ada perbezaan para ulama dalam meletakkan ta'arifnya. Sebahagian mengatakan bahawa hadis qudsi ini ialah hadis yang maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada pula yang berpendapat tidak, kan, kedua-duanya lafaz serta maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun penulis Profesor Dr. Profesor Dr. Syarah Mahmud Al-Qudah, beliau memilih pendapat yang mengatakan hadis qudsi ini kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dalam hadis yang kita bacakan tadi, ada di sana lafaz abdi, iaitu hamba-Ku, dan di sana juga ada lafaz yaqulullah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata. Jadi sudah tentulah kalau lafaznya daripada Nabi SAW, tentulah Nabi tidak akan menggunakan lafaz itu, hamba-Ku ataupun Allah berkata, kan. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis. Kemudian penulis juga mengatakan bahawa
jika ada dakwaan yang mengatakan bahawa hadis kursi ini menjadi tarafnya seperti Quran, kerana Quran seperti yang kita tahu, lafaz dan maknanya kedua-duanya mutawatir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penulis mengatakan bahawa hujah ini juga tidak benar. Kerana apa? Kerana jika dilihat pada zaman terdahulu, kitab-kitab samawi iaitu Zabur, Taurat, Injil, ini juga semuanya adalah kalamullah, sama seperti Quran, iaitu mereka kitab-kitab ini adalah kata-kata Allah. Tetapi kitab-kitab samawi ini tidak dikatakan sebagai Quran. Sebaliknya datang dengan pengkelasan yang lain, iaitu Injil, Taurat dan Zabur. Jadi tidak ada masalah. Beliau mengatakan bahawa hadis kursi ini kedua-duanya lafaz daripada Allah, lafaz dan maknanya daripada Allah, dan ia bukanlah digolongkan dalam Al-Quran sebagai Al-Quran. Dan di sana ada perbezaan. Jika kita ingin fahami apakah perbezaan hadis kursi dan Al-Quran itu sendiri, yang pertamanya, Al-Quran ini membacanya dikira sebagai ibadah, kan? Diberi pahala. Tetapi hadis kursi ini dia tidak dikira sebagai ibadah. Adapun jika kita membacanya dengan kecintaan kepada Nabi SAW, kita akan mendapat pahala di atas cinta kita kepada Nabi SAW. Tapi bukan dikira seperti mendapat pahala membaca Al-Quran. Yang keduanya juga, Al-Quran kita boleh baca di dalam solat, kan? Tetapi hadis kursi kita tidak boleh baca di dalam solat. Dan yang seterusnya juga, hadis kursi dia bukan semuanya mutawatir seperti Al-Quran. Al-Quran lafaz dan maknanya mutawatir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hadis kursi ini ada yang hasan, ada yang ahad, ada yang contohnya gharib dan sebagainya. Jadi tidak semua hadis kursi bertaraf mutawatir. Itu perbezaan di antara hadis kursi dan Al-Quran. Baik, itu yang mukadimah lah, sebagai mukadimah. Kita berbalik kepada hadis yang dinukilkan oleh pengarang di dalam kitab ini. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid darain amin, insyaallah. Yang pertama, penulis mengatakan al-masa'ib min sunanillahi ta'ala fil kaun, bahawa musibah ataupun bencana merupakan suatu ketetapan ataupun perkara yang Allah ciptakan dalam bagi semua makhluknya. Itu perkara yang lumrah. Memang Allah ciptakan musibah ini dalam setiap penciptaan untuk setiap makhluknya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Maksudnya, demi sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman kamu. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah memberitahu bahawa kita pasti, bukan lagi sangkaan, sebaliknya kita pasti akan diuji dengan ujian yang datang dalam pelbagai bentuk. Walanabluwannakum, pasti, kamu pasti akan diuji. Walanahtabirannakum bisyai'in fi qulubikum minal khawf, adapun dalam hati kita akan diuji dengan perasaan takut. Wa fi ajsadikum minal ju', adapun pada jasad kita akan diuji dengan kelaparan, dengan rasa lapar. Walanabtaliyannakum bidhahabi ba'd amwalikum, dan kita juga dari sudut harta akan diuji dengan emas, perak, wang dan sebagainya.
wa mauti ba'dikum, dan kita juga diuji dari sudut nyawa dengan berlakunya kematian, ka abnaikum wa ahlikum wa aqaribukum, seperti matinya anak-anak, seperti matinya ahli keluarga dan kaum kerabat kita, wa husulin naqsi fi thimarikum, dan juga berkurangnya hasil tanaman ataupun sesuatu yang kita usahakan. Ini antara beberapa musibah yang akan menimpa setiap makhluk yang dicipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita lihat hari ini, dalam suasana kita diuji dengan wabak COVID-19, berlakunya di sana kematian, berlakunya di sana kehilangan pekerjaan. Inilah bentuk-bentuk ujian dalam bentuk wang, dalam bentuk kekurangan harta, kehilangan nyawa dan sebagainya. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum anna tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk ke dalam syurga, walamma ya'tikum, sedangkan belum lagi datang kepada kamu, mathalul ladzina khalaw min qablikum, belum lagi datang kepada kamu ujian yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa, orang-orang terdahulu ini mereka ditimpakan dengan ujian dalam bentuk kepapaan ataupun kemusnahan harta benda, wadh-dharra, huru-hara, penyakit, wazulzilu, dan goncangan, azab dalam bentuk bencana, goncangan, hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu, sehinggalah berkata Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, bilakah datang pertolongan Allah. Nak kata beratnya ujian tu sehingga Nabi dan orang-orang beriman ini bertanya, bila datangnya bantuan Allah. Ala inna nasrallahi qarib, maka ketahuilah sesungguhnya bantuan Allah itu dekat. Ayat ini juga memberitahu kepada kita, adakah kita menyangka kita boleh masuk syurga sedangkan belum lagi datang ujian-ujian yang menimpa kaum-kaum terdahulu, seperti yang menimpa para nabi dan golongan beriman yang terdahulu. Kerana itulah disebut dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang paling hebat ujian yang menimpa dalam kalangan manusia? Maka Nabi kata, Al-Anbiya, iaitu para Nabi, dan golongan yang selepas itu dan selepas itu, yang semisal mereka. Mengatakan ini menunjukkan bahawa ujian yang menimpa para Nabi dan golongan soleh, golongan terawal mendahului kita, adalah ujian yang sangat berat. Kita boleh gambarkan begini tuan-tuan, jika kita belajar di peringkat rendah, di tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian universiti, tentulah ujian ataupun soalan yang ditanyakan pada setiap peringkat ini berbeza-beza. Jika di peringkat sekolah rendah, soalannya tidaklah sesusah ataupun soalannya tentulah soalan yang paling mudah yang boleh dijawab oleh peringkat umur tersebut. Kerana itulah bila meningkat usia kita, kita berpindah ke peringkat yang lebih tinggi, maka soalannya pun akan menjadi lebih susah sesuai dengan peringkat kita belajar. Kerana itulah para Nabi dan dibandingkan dengan kita pada hari ini, ujian yang menimpa golongan soleh, ujian yang menimpa para Nabi jauh lebih berat, sesuai dengan ketinggian kedudukan mereka, sesuai dengan ketinggian martabat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih kuat iman kita dengan ketakwaan kita kepada Allah, maka ujian yang datang itu juga menjadi bertambah hebat. Kerana itulah bila kita lihat sesuatu musibah menimpa, janganlah kita bermudah-mudah mengatakan ini tentulah balasan atas dosa-dosa dan sebagainya. Ini tentu, kita kata ini sebab salah kamu lah ni kan, tak ingat Allah dan sebagainya. Kerana di sana para nabi-nabi juga, para alim ulama juga diuji dengan pelbagai ujian. Baik.
Baik, seterusnya pengarang berkata di dalam buku ini, al-masa'ib laysat da'iman lil-uqubah. Adapun musibah-musibah bukanlah semata-mata disebabkan dosa-dosa ataupun hukuman ke atas dosa-dosa kita. Tidak semestinya musibah itu turun disebabkan dosa-dosa ataupun hukuman. Sebaliknya ada beberapa sebab yang lain. Yang pertama, penulis mengatakan bahawa boleh jadi turunnya musibah itu kerana iqamatul hujjah, iaitu menegakkan hujjah ataupun mendirikan hujjah. Kerana apa? Tuan-tuan perempuan, kelak di hari akhirat, di dalam Al-Quran diceritakan bahawa kelak di hari akhirat akan ada golongan yang tidak beriman. Mereka mempersoalkan hukuman yang ditimpakan ke atas mereka. Kerana apa? Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Mereka mempersoalkan hukuman yang mereka terima. Mereka mengatakan bahkan mereka di dunia itu beriman, sedangkan hakikatnya mereka menyekutukan Allah. Jadi dengan datangnya musibah, sebenarnya musibah ini adalah satu bentuk peluang untuk Allah menegakkan hujah ke atas golongan-golongan ini. Supaya apa? Mereka ini bila masuk ke dalam neraka, mereka tidak ada lagi peluang mengatakan bahawa di dunia dahulu mereka tidak ada medan untuk beramal dan sebagainya. Sedangkan Allah dahulu ketika di dunia sudah mendatangkan pelbagai cara-cara ataupun kaedah untuk mereka memilih antara baik dan buruk. Begitu juga dengan orang yang masuk ke dalam syurga. Disebabkan musibah di dunia dululah mereka bersabar menerimanya. Jadi bila mereka masuk ke dalam syurga, ada hujahnya di situ, kerana mereka bersabar ketika di atas dunia dahulu. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka juga, apabila mereka masuk ke dalam neraka, ada hujahnya, kerana mereka lupa kepada Allah bila ditimpakan musibah di atas dunia dahulu. Begitu juga di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuan-tuan, puan-puan, ini antara ayat yang kita selalu baca. Kita selalu bertemunya bila kita baca surah Yasin. Maksudnya pada hari itu, pada hari kiamat, Allah akan menutup afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, lalu tangan-tangan mereka akan berkata, memberitahu tentang kesalahan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka kerjakan. Tidak ada ruang lagi di hari akhirat kelak untuk kita mempertikaikan hukuman yang telah Allah timpakan, berikan kepada kita, kerana semua itu sesuai dengan amalan kita atau apa yang kita lakukan semasa berada di dunia. Begitu juga dengan firman Allah dalam surah Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum, sehingga apabila mereka sampai ke dalam neraka, maka pendengaran, wa absaruhum, penglihatan, wa juluduhum, dan kulit badan mereka, bima kanu ya'malun, akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, dan ketika itu berkata mereka kepada kulit-kulit mereka itu, mengapa kamu menjadi saksi kepada kami? Kan? Lalu kulit-kulit badan ini akan menjawab, Allah lah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu itu pandai berkata-kata, dan Dia telah menjadikan kami boleh berkata-kata. Dialah yang menciptakan kamu, dan kepadanya jugalah kamu akan dikembalikan. Jadi musibah ataupun ujian yang Allah beri kepada kita di dunia ini merupakan satu fursah,
satu peluang di mana ruang untuk kita menambah amal, untuk kita bersabar atas ujian. Jika kita bersabar, maka di hari akhirat kelak, kesabaran kita di atas dunia inilah yang akan menjadi hujah untuk kita menerima ganjaran di akhirat kelak. Jika kita kufur ataupun kita menyalahkan takdir, maka perbuatan itulah yang akan menjadi hujah untuk meletakkan kita sesuai dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dilindungkan daripada perbuatan seperti itu. Yang kedua, selepas mendirikan hujah, penulis juga mengatakan bahawa ujian merupakan satu bentuk tamhis. Tamhis ni merupakan satu kalimah yang bermaksud ujian ataupun satu kata saringan, di mana bila ditimpakan satu ujian, musibah, gunanya untuk menapis golongan manakah yang beriman, golongan manakah yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ini juga berperanan untuk menapis manakah yang baik, manakah yang buruk, manakah yang bersyukur, manakah yang kufur, manakah yang benar, manakah yang dusta. Kerana itu kita dapat lihat dalam sejarah Islam, di sana adanya perang Uhud. Perang Uhud, seperti yang kita tahu dalam sirah, umat Islam diuji dengan ketewasan ataupun kekalahan. Dengan ujian di medan Uhud inilah kita dapat lihat Allah menapis hamba-hambanya yang beriman, dan Allah menunjukkan di sana adanya golongan munafik yang lari daripada peperangan. Kemudian juga Allah mengangkat darjat sahabat-sahabat yang syuhada, yang syahid dalam medan peperangan. Ini semua menunjukkan bahawa dalam medan Uhud itu sendiri adanya satu tapisan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui manakah golongan yang benar-benar beriman dan manakah golongan yang iman mereka hanyalah pura-pura sahaja. Kisah perang Uhud ini dirakamkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu seorang, yakni kamu bersama dengan golongan mukmin dan munafik ini bercampur. Bahkan dia tetap menguji kamu sehingga dia memisahkan baik dan yang buruk, iaitu golongan munafik daripada yang beriman. Seterusnya penulis juga menyebut bahawa musibah ini hikmahnya adalah takfiruz dzunub, iaitu menghapus dosa-dosa. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk mengazab ataupun menurunkan musibah kepada hambanya di dunia, dan tidak ditangguhkan azab itu sehingga ke hari kiamat. Kerana apa? Kerana kita tahu dan Al-Quran sendiri menyebut bahawa azab di dunia ini, sebesar mana pun dia, tidaklah ia lebih besar daripada azab di akhirat, walaupun sekecil mana azab itu di akhirat kelak. Boleh faham macam tu? Saya ulang ya. Azab di dunia, walau sebesar mana pun ia, tidaklah lebih besar daripada azab di akhirat, walaupun ia kecil. Walaupun ia kecil. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar, "Wala'azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Dan sesungguhnya azab seksa di hari akhirat yang disediakan untuk mereka lebih besar lagi, kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak mendustakan Rasul. Kerana itulah Nabi SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah." Maksudnya Allah akan sentiasa, ma yazalu, Allah akan sentiasa menimpakan azab, menimpakan bala ke atas orang mukmin lelaki dan perempuan
pada dirinya ditimpa ujian, musibah. Kemudian wa waladihi, kemudian pada anak-anaknya, wa malihi, pada hartanya, hatta yalqallah, sehinggalah dia bertemu Allah, wa ma alaihi khati'ah, dalam keadaan dia tidak lagi memiliki satu dosa pun. Kerana itulah Allah menyegerakan, Allah menimpakan azab kepada seseorang di dunia supaya kelak di hari kiamat dia tidak ada lagi dosa-dosa kesalahan. Kerana semua itu sudah dihapuskan ketika dia masih di dunia lagi. Dia bertemu Allah di hari kiamat dalam keadaan suci daripada kesalahan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Begitu juga Nabi SAW pernah bersabda dalam satu lagi hadis, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Rawahu Bukhari. Nabi SAW bersabda, ma yusibul muslim, tidak adalah seorang muslim yang ditimpa min nasabin, dengan penyakit, wala wasabin, dengan kepenatan, keletihan, wala hammin, kegusaran, wala huznin, kesedihan, wala adhan wala ghammin, gangguan ataupun kesusahan, bahkan hatta syaukati, bahkan duri yang menyakiti dirinya, illa kaffarallahu biha, melainkan Allah mengampunkan dosanya, min khatayah, daripada kesalahan-kesalahannya. Kalau kita lihat dalam hadis ini, tuan-tuan perempuan, digunakan kalimah musibah, iaitu kalimah musibah yang kita sebut dalam bahasa Arab sebagai nakirah. Dia tidak ada alif lam di depan tu, menunjukkan bahawa segala jenis musibah, kan? Kerana bila digunakan lafaz umum, menunjukkan ia tidak dikhususkan kepada musibah tertentu. Sebaliknya, apa-apa jua musibah yang menimpa kita, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita jika kita bersabar menghadapinya. Kemudian juga penulis menambah lagi, raf'ul darajat, iaitu musibah ini gunanya ataupun hikmahnya untuk mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan bersabar menghadapinya. Kita lihatlah contoh para anbiya, Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS diuji dengan dakwahnya ditolak. Nabi Ibrahim, dakwahnya ditolak. Kemudian sudahlah kaumnya mendustakan dakwahnya. Kemudian Nabi Ibrahim ni diuji pula dengan dilemparkan ke dalam api. Kemudian juga Nabi Ibrahim ini berkahwin tapi lama tak dapat zuriat. Kemudian hinggalah bila dapat zuriat, Nabi Ismail AS diminta pula untuk meninggalkan isteri dan Nabi Ismail ini di padang pasir yang tandus. Kemudian setelah lama ujian itu berlalu, bila membesar Nabi Ismail, sekali lagi diuji, diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail pula. Jadi ujian-ujian ini menunjukkan betapa beratnya Nabi Allah Ibrahim diuji. Kerana itulah kita lihat bila kita bicarakan tentang para Nabi, kisah para sahabat yang diuji dengan siksaan, musibah yang berat sebagainya, kita lihat akhirnya kedudukan mereka menjadi tinggi. Bukan sahaja lisan kita, bukan sahaja disebut-sebut dalam buku sirah dan sebagainya, tetapi tentulah kedudukan mereka di sisi Allah sendiri menjadi tinggi kerana dengan beratnya ujian yang mereka perlu hadapi. Seterusnya penulis juga menyebut at-tazkir bi ni'millah ta'ala 'ala al-insan. Musibah ataupun ujian merupakan satu at-tazkir, peringatan tentang nikmat-nikmat Allah ke atas manusia. Bila ditimpa dengan musibah, barulah kita ingat apa nikmat-nikmat yang kita hilang dengan adanya musibah itu. Contohnya dengan wabak ini, kita barulah sedar nikmat masa ataupun nikmat kita boleh bergerak ke tempat dengan mudah. Kalau dulu kita nak bergerak mudah nak pergi mana-mana, tapi dengan wabak ini pergerakan kita menjadi terhad. Nak balik jumpa keluarga, nak rentas daerah, rentas negeri, itu semua nikmat yang sebelum ini kita pandang sebelah mata saja
kerana memang kita boleh buat dengan mudah. Tetapi bila ditimpa dengan wabak, barulah kita dapat tahu bahawa dulu nikmat kita boleh bertemu keluarga, boleh bergerak dengan mudah, badan kita sihat dan sebagainya, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Dengan turunnya musibah inilah baru kita lebih menghargai sesuatu nikmat yang hari ini kita sudah kehilangannya. Kerana itu ada orang Arab biasa menyebut bahawa an-ni'am la nash'uru biqimatiha. Nikmat ini tidak dapat kita kecapi rahsianya illa 'inda fuqdaniha, kecuali setelah kita kehilangannya. Kemudian penulis menambah lagi, adapun nikmat ataupun musibah yang menimpa kita ini dalam bentuk dikelaskan sebagai adamu rukuni ila dunia, bagi turunnya musibah ini supaya apa? Kita tidak meletakkan pergantungan jiwa kita semata-mata kepada dunia, kan? Kita tahu lawan kepada dunia adalah akhirat, dan salah satu rukun iman ialah kita beriman dengan hari akhirat. Banyak benda yang Allah ciptakan di alam ini di luar pengetahuan kita, kan? Jadi dengan rahsia-rahsia ini, contohnya seperti musibah dan sebagainya, bila bayangkan, tuan-tuan bayangkan jika dunia kita ini sepi ataupun tidak ada langsung musibah, tentulah hati kita akan terikat sentiasa dengan dunia. Tapi dengan turunnya musibah, dia menyebabkan kita tersedar bahawa di sana ada lagi kehidupan yang lebih kekal, iaitu hari akhirat. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi disebut sebentar tadi bahawa musibah ini antara tujuannya ialah supaya ada merukun ila dunia, supaya kita tidak meletakkan, menggantungkan jiwa kita semata-mata kepada urusan dunia. Jadi dengan ditimpakan ujian ini, boleh diibaratkan sebagai satu terapi buat jiwa kita. Terapi buat jiwa kita untuk mengingati bahawa di sana ada lagi kehidupan yang lebih kekal, iaitu akhirat. Kerana itulah apabila ditimpa musibah ataupun diberi dengan ujian yang berat, kita akan lebih tenang, kita akan lebih merasa bahawa biarlah ini hanya di dunia sahaja, adapun balasan yang lebih besar menanti kita di akhirat sana. Seterusnya penulis juga mungkin ini yang terakhir, seterusnya penulis juga menukilkan bahawa innan najah, sesungguhnya kejayaan, fi imtihani masaib, dalam ujian berbentuk musibah, innama yakunu bis sabr, hanya dapat dirasai ataupun hanya akan menimpa ataupun dapat dicapai dengan sikap sabar, au birridha, atau dengan sikap redha, au bisyuk, ataupun dengan sikap kita bersyukur. Tuan-tuan, puan-puan, bila bercakap tentang kehidupan, akan ada 4 hal keadaan yang menimpa manusia bila dia diberi ujian. Yang pertama, tentulah sebahagian orang akan hilang sabar. Dia akan menyalahkan takdir, dia akan hilang kepercayaan kepada Tuhan, kan? Dia akan bertindak marah sehingga hilang pertimbangan akal. Di sana juga ada sikap yang kedua, iaitu sabar. Sabar ini boleh dikategorikan kepada beberapa hal, iaitu sabar dalam kita mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam kita menjauhi maksiat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, kita sabar bila ditimpa bencana dan musibah. Adapun keadaan yang ketiga selepas sabar, inilah keadaan yang lebih tinggi, iaitu redha. Semua orang ditimpa musibah, diberi ujian. Mungkin ramai yang boleh bersabar, tapi mungkin tidak ramai yang boleh redha. Kerana itulah makam redha ini lebih tinggi daripada sabar. Dia merasa tenang bahawa jiwanya
tenang, ini adalah ujian, dan dia menerima ketetapan itu tanpa sama sekali menyalahkan takdir ataupun menyalahkan Tuhan yang menimpakan ujian itu. Tetapi harus kita berhati-hati, tidak semua ujian boleh kita redha menerimanya. Contohnya lah, kalau sebahagian ibu bapa yang diuji dengan anak-anak yang derhaka, contohnya yang bermaksiat, kita tidak boleh berkata saya redha saja anak saya buat kesalahan. Sebaliknya, kita tidak berusaha mengubah kemungkaran itu ataupun membetulkan kesalahan anak kita. Dalam keadaan ini, tidak boleh kita bersikap redha. Sebaliknya, hendaklah kita bertindak, kita mengubah kemungkaran itu dengan menasihatinya, membetulkan kesalahannya dan sebagainya. Jadi hanya ujian yang bukan berbentuk kemaksiatan sahaja yang kita boleh mengambil sikap redha. Dan di sana ada sikap yang keempat, iaitu syukur. Ini peringkat yang paling tinggi. Bagaimana seorang boleh bersyukur terhadap musibah yang menimpanya? Inilah yang antara dikisahkan yang menimpa berlaku kepada seorang wanita bernama Al-Khansa, di mana keempat-empat anaknya terbunuh dalam perang Qadisiyah. Beliau berkata, Maha suci ataupun segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan syahidnya kesemua anakku. Ini makam yang sangat tinggi, tak ramai daripada kita boleh mencapainya, iaitu kita bersyukur pula bila ditimpa musibah. Kerana itulah tuan-tuan dan puan, sebagai penutup, hendaklah kita sedar bahawa yang penting dalam dunia ini ialah bagaimana kita mengemudi, mengawal hati kita apabila saat ditimpa dengan ujian. Ada ungkapan Inggeris yang terkenal mengatakan, we can direct the wind. Kita tidak boleh mengubah ataupun mengubah arah angin bertiup, but we can adjust our sail. Tetapi kita hanya boleh mengubah arah pelayaran kita. Diumpamakan layar itulah hati kita. Ditimpakan ujian macam mana pun, yang penting bagaimana kita meletakkan sikap, membentuk hati kita, cara untuk kita berhadapan dengan ujian tersebut. Saya rasa sampai di sini sahaja dahulu kongsian pada malam ini. Jika ada yang baik dan buruk, jika ada yang baik, sama-samalah kita ambil manfaat, terutamanya diri saya sendiri yang bercakap. Mudah-mudahan dengan perkongsian ringkas ini tuan-tuan dapat mengambil manfaat, kalau tidak banyak pun sedikit, dan sama-sama kita berusaha untuk amalkan, insya-Allah. Terima kasih atas keluangan masa yang tuan-tuan luangkan bersama saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan ganjaran yang besar dan kita sama-sama mendapat manfaat di dunia dan akhirat, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.